صلى الله عليه وسلم آله الكرام وأحسن شؤم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله. Bagi apa pengat Iza azalah Kalla Tiga Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif kana sallahu sirrah. Kalla situ. Betul. Kalla faqad urubital izz ma'at ta'ah waz-zulm ma'al ma'siyah fasarat ta'atuhu nuran wa izzan wa kashfa hijabin wa didduha ma'siyatun wa zulmatun wa zullun wa hijabun bainaka wa bainahu walakin ma mana'aka minasyuhuri illa li'adami wukufika ma'al hudud wa ishtighaluka bihadzal wujud. Kalla, mana ingatlah sesungguhnya kemuliaan itu diikat dengan ketaatan. Kemuliaan ada pada ketaatan. Dan kehinaan pula diikat dengan maksiat. Maksiat berganding dengan kehinaan. Buat dia maksiat maka dia terjun dalam kehinaan. Jadikanlah ketaatan itu cahaya. Jadilah ketaatan itu sebagai cahaya. Fasarat ta'atuhu nuran wa izzan wa kashfa hijabin. Jadi ketaatan sebagai nur dan kemuliaan dan membuka hijab. Sebaliknya pula adalah maksiat itu kegelapan, kehinaan dan menjadi hijab antara engkau dan antara Allah Subhanahu wa taala. Dan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menghalang engkau untuk menyaksikan kebesarannya, melainkan kerana engkau tidak menjaga had sekatannya. Dan engkau sangat sibuk melayani dunia ini. Maka kata Tuan Pengarang, ingatlah sesungguhnya kemuliaan itu diikat dengan ketaatan. Jadi kemuliaan yang sebenar, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab kemuliaan itu ada pada Allah, Rasul dan orang beriman. Ya, wa innal izzata lillah wa li rasulihi wa lil mu'minin. Izzah itu ada kepada Ta'ala, Rasul utusannya dan orang yang mengikut, iaitulah para mukminin wal mukminat, orang beriman lelaki dan perempuan. Ya, kita sebagai orang Islam, ya, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala sebab kita diberi kemuliaan oleh Allah Ta'ala. Bukan kita punya Tuhan bagi, memberikan kita kemuliaan dengan Islam dan iman. Dengan adanya nikmat iman dan nikmat Islam, bermakna itu nikmat besar telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ia nikmat yang paling mahal, nikmat yang paling besar, maka hendaklah ditatang, dijaga dia dengan baik. Ya, iman dan Islam tu hendaklah dijaga dengan baik supaya ia kelihatan cantik, dia kelihatan bersih dan dia kelihatan segar. Jangan maknanya dibiarkan sebaliknya akan berlaku kelemahannya, iman yang menjadi lemah. Ya, sebab ziyaratul amal tadullu ala ziyaratul iman. Bertambahnya amalan itu menandakan bertambahnya iman. Dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu dia boleh bertambah dan dia boleh berkurang. Bila kita mengerjakan taat, iman itu akan bertambah, nur dia akan bertambah, cahaya dia akan terang. Sebaliknya kalau kita buat maksiat, dia akan gelap, ya, dan menjadi sangat bahaya. Oleh kerana itu kata Tuan Pengarang, maka ditambatkan uribital izz
rubital izzu ma'al ta'ah wa zullu ma'al maksiyah. Ditambatkan maknanya kemuliaan dalam serta dengan ketaatan. Sama ada taat yang zahir, lebih lagi taat yang bentuk yang batin, taat dalam bentuk dalaman qalbi itu. Dan kehinaan itu ditambatkan serta dengan maksiat. Dia buat je maksiat, makna dia menjadi orang yang paling hina di sisi Allah Ta'ala. Lepas tu jangan hinakan diri kita dengan benda yang tersebut. Sebaliknya cari jalan yang mulia sebagaimana yang diketahui itu. Sebab tu kecerdikan atau tidak Rasulullah SAW mengukur dengan taat ataupun dengan maksiat. Dalam hadis tersebut, abna Adam ati' rabbak, wahai anak Adam, ati' rabbak, sila beri ketaatan kepada Tuhanmu dengan sebenarnya, zahir dan batin. Maka patusamma akilan, kamu dinamakan orang yang berakal. Wala ta'sihi, jangan kamu derhaka akan dia, akan Allah. Patusamma jahilan, maka dinamakan kamu orang yang jahil. Makna cerdik atau tidak, ya, mengetahui atau jahil seorang itu dikira daripada taat. Bila dia taat kepada Allah Ta'ala, maka dipanggil orang yang cerdik, mana orang yang memilih jalan yang mempunyai kelebihan, yang mempunyai maknanya kedudukan yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Dan jangan dia mengerjakan akan maksiat dan mungkar, sebab dia menjatuhkan, menghinakan seseorang. Persoalan dia macam mana kita nak melakukan taat dan macam mana kita boleh meninggalkan maksiat, ya. Sekiranya ia tidak memahami apa itu taat dan apa itu maksiat, seorang akan gagal melakukan taat dan gagal meninggalkan maksiat, dengan sebab dia tidak mengenali. Oleh kerana itulah Rasulullah meletakkan al-ilmu imamul amal wal amal tabi'uhu. Ilmu itu menjadi imam kepada amal dan amal itu menjadi tabi', mengikut, ya. Sebab baginda sallallahu alaihi wasallam pernah satu ketika dalam hadis yang masyhur, apabila seorang lepas sembahyang dia nak bersalam dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda menyatakan, kum fasalli fa innaka lam tusalli, bangun sembahyang balik, kamu tak sembahyang lagi. Padahal dia sembahyang di depan Nabi, ya. Dia bangun lagi sembahyang, lepas sembahyang dia nak bersalam, Nabi mengucapkan ucapan yang sama, kum fasalli fa innaka lam tusalli, atau kama qala, mana sembahyang balik, kamu tak sembahyang lagi. Akhirnya dia surrender, dia kata, sekadar ini yang saya faham ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW menerangkan hadis yang panjang, hadis musi'us salah. Hadis menceritakan orang yang mencacatkan rukun sembahyang daripada awal sampai akhir. Dalam Bukhari, dalam Muslim semua ada hadis, menunjukkan kepada kita perkara yang paling besar depan ialah al-ilmu. Ilmu adalah perkara yang sangat penting. Dia sebagai nur penyuluh. Mana mungkin manusia boleh meninggalkan maksiat kalau dia sendiri tidak mengetahui apa itu maksiat, ya. Pernah dulu yang ada buat kempen menutup aurat, kan. Bila pergi kawasan-kawasan budak muda yang tak tutup aurat, bila pergi tunjuk, dia bagi risalah, dia terperanjat, kan. Dia kata tutup ni muka ni wajib, saya tak tahu. Allah, kita dengar nak menangis. Oh, pakai tudung ni wajibnya, dia tak tahu nama Islam, ya. Bermakna yang mengerjakan maksiat ni dua bagi. Satu, dia tak tahu, itu salah, ya. Di sini kita rasa kesilapan kita tidak memberi mereka maknanya pendedahan, kita tidak mendekati mereka, itu maknanya. Ada satu lagi yang degil, tu jenis kepala batu, cakap apa dia boleh dak ayat. Dia ada dua jenis tu. Betul juga yang buat taat. Ada yang buat taat dengan betul dia aku, dan ada yang buat taat sebagaimana yang tadi tahu. Sebab tu Imam Ghazali sebut dalam Ihya, man shalla jahilan bi kaifiyatil wudu'i was salah lam tasihha salatu wa in salifal haqq. Ya. Dalam Ihya Imam Ghazali sebut apa? Man shalla jahilan bi kaifiyatil wudu'i was salah. Siapa yang sembahyang, ya, tapi dia tidak mengetahui kaifiat wuduknya, rukun dan sebagainya, maka lam tasihha salatuhu, tidak sah sembahyang dia. Wa in sadifal haqq, walaupun zahir ni nampak dia sama, ya. Satu beza antara lafaz aqama yuqimu, dirikan sembahyang, dia tak kata if'alu,
tuan tak sebut if'alus salah, buat oleh kamu akan semayang. Tak, kalau buat itiu-tiu pun dia buat juga. Tapi bila iqamah dengan mana aqimus salah, aqimu dalam kalimah aqama yuqimu iqamah. Apa makna iqamah? Ityanuha bisyara'itiha wa arkaniha wa adabiha zahiran wa batinan. Mana datang ke semayang tu dengan segala syaratnya dan rukunnya, adabnya zahir dan batin. Itu maksudnya. Sebab tu Nabi berlihat seorang nanti semayang rokok sujud dia tak ada tamakninah. Maka Nabi kata farka hatta tatma'inna sajidan wasjud hatta tatma'inna sajidan. Itu tamakninah zahir. Begitu juga tamakninah batin, qalbi dia dengan Tuhan. Baru dia pergi kepada inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Baru semayang tu dia duduk peranan dia, tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah daripada fahsyak dan munkar. Itu maksud tadi. Ilmu adalah perkara yang amat penting. Sebab itu kita bersyukur kepada Allah Ta'ala bila Allah Ta'ala hadiahkan kita menjadi ahli ilmi, mengajar, belajar, iaitu panggil ahli ilmi. Sangat besar tu, sangat-sangat dikasihi oleh Allah dan Rasul orang yang mencari dan menimba ilmu dengan banyak tawaran-tawaran daripada Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang mencari ilmu iza marrah al-muta'allim ala qaryatin al-maqbarah. Seorang mencari ilmu, tiba-tiba dia berjalan dan dia melintasi kawasan perkuburan tu. Katalah angkat azab kubur tu selama 40 hari. Itu bukan orang alim lagi tu. Orang biasa dia rajin mencari ilmu, penuntut ilmu agama ni. Bila dia berjalan dia melintas di kawasan kubur tu, azab kubur tu diangkat selama 40 hari. Sebab orang tua-tua dulu kita dia pandai kan. Kalau tanah kubur dekat masjid tu dia sanggup beli kan. Kalau orang menuntut ilmu lalu azab terangkat. Kalau orang yang membawa ilmu lalu, di kalangan para ulama lalu, lagi terangkat kan. Itu dia panggil mimbabil aula. Ada seorang ulama besar di Kedah ni, Tuanku Raji Cik, dia alim 4 mazhab, beramal dengan hadis ni. Kalau budak pondok datang dia bawa pergi kubur, dia bawa kubur apa dia apa, dia ambil berkat hadis ni. Padahal dia sendiri ulama 4 mazhab alim. Itu ketawadukan dia lah. Maknanya lebih apa tu, ilmu. Bila ada pada orang tu ittisaf bil ilmi, maka kelebihan tu ta'ala terangkat azab kubur 40 hari. Tapi jangan tuan-tuan lalu pula kata anak lalu yang 40 hari terangkat. Wah, ni lain macam bunyi. Jadi itu maknanya tak kira siapa lah. Dia tak cara alim tu, dia cari ilmu je, cari senarai ilmu, masya-Allah. Tuan nak katakan ilmu tu lebih. Man ahabba an yanzura ila untaqa ilahi minan nar falyanzur ila muta'allim wal mustamin al-hadis. Barang siapa atas dunia lagi minat nak tengok wajah-wajah manusia yang dilepaskan daripada azab neraka Allah Ta'ala, sila lihat kepada orang yang mencari ilmu. Sebab dengan ilmu dia dapat menyuruh. Man arada dunia fa'alai bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alai bil ilmi, wa man aradahumah fa'alai bil ilmi. Siapa nakkan akhirat dia kena ada ilmu, siapa nakkan dunia pun dia ada ilmu, siapa nak kedua pun ilmu. Itu maksudnya. Sebab ilmu sangat penting. Sebab itu kita kait bahawasanya taat dan maksiat. Taat perlu dilakukan, maksiat wajib dihindari. Persoalan dia macam mana dia nak lakukan taat kalau taat itu tidak dipahami. Macam mana dia nak buat meninggalkan maksiat kalau maksiat pun dia tak tahu. Dia tanya, oh macam ni tak boleh. Oh dia tanya tu kita sedih. Oh tak pakai tudung tak boleh ni. Kita dengar ya Allah, lemah semangat dengar tuan ni. Sedih dengar. Tanpa benda yang basic macam tu kadang-kadang dia tak faham. Bermakna dakwah tu tak sampai. Banyak lagi kita punya kesilapan, kita mengadu dengan Ta'ala kan? Maknanya apa tu? Dia tak pakai atau dibuat benda yang dilarang dengan sebab dia tak faham, dia tak tahu, tak ada pendedahan. Mungkin kalau dia dapat pendedahan dia lebih baik daripada kita. Maknanya gitu. Sesungguhnya kemuliaan itu diikat dengan ketaatan. Bila ada taat, orang tu akan jadi mulia. Tadi tuan-tuan ada baca kan, bila baca tadi doa kunut kan, maknanya kemuliaan tu diikat. Wala yazillu man adai wala ya'izman adai wala ya'izzu. Tak akan jadi mulia orang yang menentang Allah Subhanahu Wa Taala. Tak akan jadi mulia orang yang melawan perintah Allah Taala. Baliknya akan jadi mulia orang yang taat. Tu
Tuan letakkan di hari-hari kita baca, ya. Besar tu makna dia. Allah. Sebaliknya pula adalah maksiatun. Maksiat ni kegelapan. Bila seorang buat semaksiat dia, maka kalbi dia akan ada nuktatun sauda, kata Rasulullah SAW. Satu maksiat dia kalbi dia hitam. 2, 3 akhirnya ran, jadi karat. Bila karat ada apa dan apa benda kita baca sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum, apa tak ada sama. Kita baca ayat dia masuk kanan keluar kiri. Sebab apa? Yang menerima tu kalbi. Bila kalbi tu dihitamkan, macam mana dia nak nampak, ya? Sebab benda yang mahal yang dalam dan hakikatul insan, hakikat diri insan, ya. Ni banyak orang ngaji hakikat insan. Ya, tak apa hakikat dia mengaji tak tu. Ada dah mengaji tak payah semayang. Tu kan hakikat insan. Tu hakikat syaitan panggil. Dia mengaji ilmu hakikat, lepas tu tak payah semayang. Itu hakikat syaitan panggil. Dia lagi kenal Allah Ta'ala, lagi kuat Nabi SAW, Rasulullah SAW, hatta yatafattara qadamah, sampai getak kaki Nabi. Ya, kenapa? Berjaga malam sehingga dia kata walam yakun abdan syakura. Ya, tu. Jadi biasanya Aisyah mengatakan, tidakkah maknanya dosa kau tidakkah engkau yang mulia, dosa kau diampun? Nabi kata, tidakkah aku ni hamba yang syukur. Mana syukur, menterjemahkan kesyukuran ialah dengan pendampingan diri dengan Allah Ta'ala. Sebab maknanya kita kenal, kita menjaga benda yang mahal, hakikatul insan. Siapa dia tu? Roh kita, sir. Dia yang sekarang ni berfungsi. Kalau dia bercerai daripada jasad kita, kita tak ada harga lagi, tuan. Roh ni kalau ditinggalkan sangka ni, tak ada harga lagi. Ya, dia orang hebat ke, dia orang kaya ke, dia raja ke, habis dah jadi bangkai terbongkang gitu. Ya, terbongkang dia tunggu dimandikan, tunggu dikapankan, sembayang, sumbat di dalam tanah. Tu je. Yang mahal tu yang dah keluar. Yang keluar tu yang mahal. Siapa dia? Latifatur rabbaniyah, ruhaniyah, nuraniyah. Itulah dia, latifah, benda yang seni, yang sir, kejadian Allah Ta'ala mana dia makhluk, ya, yang nur, jenis nurani, ya, dia tu yang bercakap, berjalan apa semua dia. Kalau dia keluarkan kita tak boleh cakap, betul? Dia keluar je kan, habis meninggallah dia. Mak dia pun call anak dia, bapak dah meninggal. Anak pun balik, bapak dah terbaring jenazah, ya. Sampai je mak dia pun kata, tuan bapak engkau dah tak ada. Anak dia pun kata, mana pula tak ada, kan ada tu. Ya, ada anak cakap macam tu. Kalau bapak dia kata, bapak engkau dah tak ada, mak dia bohong, kan ada tu. Itu bukan dia. Tu siapa tu? Tu bukan dia, tu siapa tu? Yang terbaring, yang tertengah-ngah siapa tu? Tu sangkar. Dia mana dia dah keluar. Itulah baru kita kenal roh baunya besar. Dia dah tak ada, habis kaku. Suap pun tak jalan, piak pun tak menyangut, ya. Tunjuk barang pun dia tak nampak, buta, pekak, habis terus. Sangka tinggal. Siap untuk dimandi. Sembayang, ya, siap mandi, kapan sembayang? Masuk dalam lubang sempit. Habis tutuplah dia. Yang dia tu mana dah pergi dah balik. Itulah hakikat diri kita sebenarnya. Insan ialah ar-ruh, atau dipanggil dengan al-qalbi, atau dipanggil dengan fuad, sir. Itu semua ada dalam hadis, dalam Quran, nama-nama dia mengikut maratib, ya. Sebab roh kita ni peringkat awal sekali dia panggil apa? Sadrun. Afaman syaraha sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbi. Itulah pesan pertama tadi, ya. Darra, sadrun. Afaman syaraha sadrah, tidakkah mereka yang kami dah buka sadar dia, ya. Hakikat insan pertama dia panggil sadar. Tuan buka dia, maka dia dalam nur Tuhannya. Kalau Tuhan tutup tu habis. Adapun orang kafir, bila masuk, datang ayat-ayat, datang maknanya ayat yang dibacakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, hukuman Allah Ta'ala, perintah Tuhan, ayat Quran tu boleh masuk tu. Dia masuk, dia tendang balik, ya. Sebab tu dia tak beriman. Jadi kita ni dah beriman, bermakna nur iman, nur Islam tu dah masuk dalam, dah ada kat kita, ya. Cuma dia naik lagi terang ataupun seterusnya lah. Dia naik peringkat kedua, dia panggil al-qalb, ya. Peringkat kedua, diri kita tu dipanggil dengan apa? Al-qalbun. Al-qalbu maknanya hati. Al-qalb la yusamma al-qalb illa bitakallub.
Hati itu tak dinamakan hati, melainkan dia cepat berbalik. Ya, sekejap rajin, sekejap malas, sekejap laju, sekejap lembab. Itulah dia turun naik turun naik. Lepas tu kita pantau dia tak naik. Hati itu ada dua. Satu yang duduk sebelah kaki ni yang nampak itu hati itu lembu ke bawah dia tuan. Kambing pun ada tu sekilo apa tanya tukang daging dia tahu. Tapi yang nurani tu yang kita nak dia tu. Ya, dan hati ini banyak disebut dalam Al-Quran. Ya, fi qulubihim marad. Fi qulub jam'u qalbin, jamak di kalimah qalbin, qulub jamak. Fi qulubihim marad, dalam qalbi dia ada penyakit, aisyakun, tidak percaya dengan Allah Taala dan seterusnya. Itu contoh dia. Sehingga kalau kita nak menjaga diri kita, nak jaga keluarga kita, nak jaga masyarakat, negara dan seterusnya, atau dikata sebagai pemimpin, maka disebut syarat di qalbi. Dan surah apa selalu kita baca? Surah apa kan? Hari Jumaat ni surah apa kita baca? Suratul Kahfi. Apa Tuhan sebut dalam surah Kahfi? Wala tuti' man aghfalna qalbah. Itu hati. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. 3 syarat ni. Wala tuti', engkau jangan taat, ya, jangan beri ketaatan kepada seseorang, ya, siapa dia? Man aghfalna qalbahu an zikrina, orang yang mana hati dia, itu Tuhan sebut qalbu, yang mana hati dia telah lalai daripada Allah Ta'ala. Bermakna qalbi yang lalai tidak menghadap Tuhan, dia tidak layak untuk memimpin diri dia sendiri, apatah yang lain. Satu, ya, wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina. Yang kedua, wattaba'a hawahu, dia mengikut akan hawa nafsu dia. Mana orang yang nak jadi pemimpin, ada pemimpin kecil untuk diri kita sendiri, jangan ikut nafsu. Kalau lagi ikut nafsu, diri kita pun kita tak boleh pimpin dia. Memang dia tombang dia. Ya, 2. Yang ketiga, wa kana amruhu furutah, dan adalah tindakan dia melanggar batasan Allah Ta'ala. Ya, 3 syarat tadi disebut qalb. Kalau kita pusing ayat ni, kenapa orang melanggar perintah Tuhan? Tuhan suruh dia tak buat, yang tadi taat dia tak nak buat. Jangan buat maksiat, dia pergi buat. Benda dilarang dia buat. Kenapa jadi begitu? Sebab dia mengikut akan nafsu. Sebab apa dia ikut nafsu? Sebab apa? Ada muzik, kerana ketiadaan ingatan dia kepada Allah Ta'ala. Ada maksudnya. Ya, bila dia ingat Tuhan dengan sebenar ingat, sehingga kalbi dia itu mendapat pancaran nur zikir, dia gegar. Dan iza zukirallahu wajilat qulubuhum, dia sebut dia Allah, bergegar dalam itu. Apa gegaran dia? Jalal wal jamal. Jalal, keagungan, kebesaran Tuhan. Dia sebut nama Ta'ala, bergegar. Ya, hati tadi gegar dengan kekerasan Tuhan di gerun. Wal jamal, dan ada gegaran kerinduan. Dia 2 tu. Sifat Allah Ta'ala dibagikan 2 secara umum, ya, kekerasan dia dan kelemah lembutan kasih sayang dia. Dua-dua tu dibagi tu. Jadi bila hati tadi insan yang bersih, kalbi dia bila sebut isim, nama-nama asma'ullah Ta'ala, ya, sebab elok kita bacalah siang sekali, malam sekali asma' husna, dan menghayati makna dia tu, ya, makna dia tu kita hayati, ya. Contohnya bila kita dapat nikmat, ya, atau kita diuji dengan diberikan ujian balik, maka 2 isim Tuhan tajalli itu. Kata Ibnu Atta, mata a'taka ashhadaka birrah wa mata mana'aka ashhadaka kahra fahuwa fi kulli zalika muta'arifun ilaik. Mata a'tak, bila mana Allah Ta'ala melakukan pemberian kepada kita nikmat yang tidak terhingga, ya, sama ada bentuk duniawi sementara atau yang besar ukhrawi, atau lebih besar pentajalian dia dengan Tuhan terbuka, ya. Sebenarnya apa tu? Ashhadaka birrah, dia menayangkan nama dia al-bir, pemberi ihsan, dia. Sebab tu jangan ambil, jangan makan, minum, guna, pakai nikmat Tuhan tanpa kita menyedari al-bir tu nama dia. Terpampang Tuhan tajallikan nama dia al-bir,
kepada mazahir segala makhluk. Wa mata mana'at, dan bila Tuhan blok, orang senang kita susah, orang sihat kita sakit umpamanya. Apa sebenar itu? Asyhadaka qahrah, dia menayangkan nama dia yang bernama Al-Qahhar, yang maha keras. Dia kata demam 3 hari tak lepas. Dia doktor pakar dia demam. Dia kata mati kan. Ya, dia menayangkan pada kita nama dia Al-Qahhar. Tsunami datang, boom, lalu datangkan gempa bumi datang, boom, tenggelam dengan bumbung gumam. Kita nampak apa? Kita nampak di situ. Mata zahir menampak ya benda yang kasif, benda yang kasar, mati, mayat, ya. Tapi mata dalam nampak apa tu? Nama dia Qahhar. Dia maha keras. Dia kata ganap. Dia kata terbakar. Dia kata tenggelam. Jadi fi kulli zalika muta'arifun ilaik, dalam dua keadaan, dia ulur kat kita atau dia tarik, sebenarnya apa? Muta'arifun, dia memperkenalkan diri dia. Itu dia kata wajib kita mengenali dia. Mengenal dalam dua keadaan. Dia beri kita kenal, dia tarik pun kita kenal. Baru dia jadi insan orang yang arif. Ya, kalau tidak bahaya. Dia beri, kalau dia tak kenal dia hanyut dan ya, dia lupa nikmat pun dia babas. Dan kalau dia tarik pula dia melatah. Ya, tambah peringkat dia tak sabar dan sebagainya. Sebab tu perlu mengenal. Sebab insan kalau dikenal siapa dia, Tuhan dia, dengan sebenar-benar kenal, saya tidak boleh digambarkan kecintaan qalbi dia dengan Allah Ta'ala. Sentiasa qalbi dia dengan Tuhan, rindu yang kuat, ya, atau keadaan dia. Dan sekarang taat dia membawa kepada nur, nuran wa izzan. Jadi bila hati tadi dia ada nur cahaya, entah ni dalam hadis Nabi kata apa? Ala inna fi jasad bin adam mudghah. Dia ada seketul daging. Bila dia baik, semua baik. Inna nura, bahawasanya nur itu iza dakhala al-qalb. Dalam hadis Nabi sebut al-qalbu. Nur bila dimasuk dalam al-qalb, hati, maka hati itu infasaha wa insyarah, lapang, tenang. Lalu sahabat bertanya, hal lizalika min alamatil allati tu'rafu biha, adakah tanda ya baginda SAW kami boleh kenal hati kami ada nur atau tidak? Atau sikap sahabat cepat dia bertanya Nabi, nakkan maklumat. Nabi kata na'am, ada. Dan dalam hadis ni Rasulullah sebut 3 perkara yang menandakan kalbi insan sudah ada nur. Apa dia? Yang pertama, at-tajafi andaril ghurur. Yang kedua, wal inaba ila daril khulud. Yang ketiga, wasti'dad lil maut qabla nuzulil maut. Bila ditanya oleh sahabat ada tak tanda? Ya, Rasulullah kata. Pertama Rasulullah kata apa? Hati dia at-tajafi andaril ghurur, hati dia renggang. Ya, dan surah sejadah ada baca kan? Tatajafa, tu mana renggang. Tatajafa junubuhum anil madaji'. Dia bila waktu malam renggang, dia merenggangkan dia punya lambung daripada tempat tidur, makna dia bangun menghadap Allah Ta'ala, khaufan wa tama'ah, dalam keadaan gerun dan harap dengan Tuhan. Itu sifat orang mukmin. Ya, jangan malam dia makin rapat. Pukul 4, pukul 3 dia kena genggangkan. Tatajafa junubuhum anil madaji'. Ya, makna digenggangkan supaya menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Itu makna apa? Digenggang. Maka at-tajafi andaril ghurur, hati dia mula renggang dengan dunia yang banyak menipu daya. Sebab dunia ada 2. Satu yang memberi manfaat, satu memberi mudarat. Kalau dicari dunia diajar oleh nafsu, digunakan oleh arahan nafsu, dan dia tombang dia habis dengan nafsu, itu dunia dicela oleh Rasulullah SAW. Dunia itu kena buang. Dunia ini yang ditalakkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali kata apa? Talaqtud dunya bisalasati turuq. Aku dah talakkan dunia ni talak 3. Habis terus. Ya. Satu lagi dunia yang dipuji. Dicari dunia kena beramal dengan perintah Allah dan Rasul. Ya. Allah kata apa? Kulu washrabu wala tusrifun. Makan dan minum, ambillah nikmat aku. Jadi dia makan minum kena arahan dari Allah Ta'ala. Ya, dan Nabi kata apa? Talabul halal wajibun ala kulli muslimin. Mencari rezeki yang halal menjadi kewajipan. Oleh kerana Rasul suruh, maka aku bekerja kerana arahan Allah dan Rasul. Kemudian dia dapat rezeki tadi diikut arahan Allah apa? Fashkuru. Dia syukur dengan nikmat Allah. Kemudian at-tasarruf, dia guna pakai pada jalan Tuhan. Itu rezeki yang dipuji oleh syarak. Itu dia. Mana 2 tu ada tu. Ya, tadi Sayyidina Ali kata Sayyidina Ali talak kan?
Satu ketika Sayyidina Ali duduk pergi masjid, dia tengok satu orang tu tak balik-balik, tak keluar-keluar di masjid. Dia duduk di masjid lama. Sayyidina Ali panggil dia, "Huz haza wa haza." Ambil oleh kamu akan akhirat dan ambil oleh kamu akan dunia ni. Tadi Sayyidina Ali talak dunia, yang ni disuruh ambil, ni dunia mana pula ni? Itu ada dua jenis. Ya, dunia kalau kita ambil kerana dia guna cara dia, itu dipuji oleh syarak. Ya. Ada pun dunia yang sebetulnya dia apa? Tatajafa. At-tajafi andaril ghurur. Dia renggang kalbi dia daripada dunia yang mana? Dunia yang ghurur. Ya, yang menipu daya. Dengan sebab dunia dia berkelahi, dengan sebab dunia dia jauh dengan Tuhan, dengan sebab dunia kalbi dia gelap dan seumpamanya. Dunia ni akan tinggal. Kemudian wal inaba ila daril khulud, hati dia dah mula sentiasa kembali ingat ya negeri yang kekal. Ni tak lama lagi dah, badan kita pun dah 40 lebih kan, orang panggil apa, dah bau tanah panggil. Ya, dah tak lama lagi badan pun dah bau tanah kan. Ya, tak besok lusa kita pun jalan ni, apalah khabar aku ni besok ni, kalau malaikat maut ambil ni dalam alam barzah berapa tahun, nak duduk berapa tahun lagi kan, bangkit pula ya padang mahsyar, nak hisap lagi, nak kira lagi, nak timbang amalan lagi, nak titian sirat Allah. Ni benda dah ada dalam kepala dia. Ya, persoalan ini dah ada dalam kalbi dia, sentiasa macam mana nak menghadap benda ni. Maka dia pun membuat tindakan dengan memperkasakan amalan salih, dan dia mendampingkan dia, memperdekatkan lagi kalbi dia, hubungan dia dengan Tuhan. Kalau jauh didekatkan, kalau dulu agak-agak gelap, sekarang dia cari jalan untuk terangkan dia, sebab tahu ni dah dekat dah ni. Ya, kullu atin qarib, tiap-tiap benda yang datang makin lama makin dekat. Maut benda yang akan datang, dia nak mati dia mati, dia tak nak mati pun dia mati, dia ingat mati dia mati, dia buat-buat lupa mati kan. Ya, semua akan datang, dia takkan lari cepat, makin dekat. Setengah ulama membagikan 3. Umurka salah satu ayyam, umur kamu 3 hari. Yaumun qad madat wa yaumun ala atadriku amla. Umur kamu 3 hari je, 1 hari dah lepas, besok akan datang belum tahu lagi. Yang ada sekarang ni dia pagtanim, tawan oleh kamu dengan amal saleh. Satu lagi ulama dia buat lagi dekat, umurka salah satu saat, umur kau 3 jam je. Sa'atun qad madat wa sa'atun atadriku amla. 1 jam dah lepas tadi, ni 1 jam ni akan datang, ni pukul berapa, 7 dekat, pukul 8 belum tahu kan, takut dah salin nama. Nama mayat pula dan ni. Yang ada sekarang ni tawan, jangan leka lagi. Dan satu ulama buat lagi dekat, umruka salah satu anfas, umur kau 3 nafas ni. 1 nafas kau terik, 1 nafas belum. Sebab tu al maut yaji'u bainan nafasain, maut itu sampai antara 2 nafas. Ada kala orang terik dia tak boleh embus, ada kala dia embus nafas dia tak boleh terik, kap dia datang. Ya, itu maknanya. Jadi oleh kerana itu, orang yang hati sudah ada cahaya, dia dah mula fikir benda ni, apa bekal aku nak, cukup ke tidak ni. Tuan-tuan, kita hidup atas dunia ni, katakanlah Tuhan Allah Ta'ala beri 100 tahun umur, kata 100 tahun ni, kita nak rasa sedap, kita rasa agak selesa sikit ya, agak-agak nak sedap sentosa, kita punya polon macam bekerja, keringat kita perah, pikiran kita fikir sampai gambut pun tanggal. Dan sebab apa? Nak cari sedikit kesenangan dan keselesaan di dunia dalam masa 100 tahun. Akhirat alfasanatim mimma ta'udun, 1 hari akhirat 1000 tahun dunia. Kalau kita cari, ada orang umur dia suku hari akhirat 250 tahun, tak jumpa mungkin sekarang. Ya, kalau cari umur dia 1/8, ya, 125 tahun pun jarang-jarang jumpa sekarang. Kalau 100 tahun pun orang kata, "Oi, tak mati lagi dia ni." Buat ada tengok langit dengan apa? Dengan lantai bumi tak buat apa. Maknanya kalau tak sampai suku hari akhirat sikit, dan 1/8 hari akhirat pun tak sampai. Tiba-tiba dia tahan sebentar je, sabar. Ya, mengerjakan perintah Allah dengan sungguh, tiba-tiba dia dapat meraih al-jannah. Itulah orang dia panggil akil. Nabi kata yang bijak. Maknanya. Ya, tapi kalau dengan masa sikit dia tak sabar, dia ikut nafsu dia, pum, terperangkap macam orang kafir, kekal dalam neraka. Itu dia panggil orang yang amat bodoh, tak cerdik. Fikiran dia tak ada. Sebab tu orang kafir ni, Allah Ta'ala kata binatang yang jahat mengangkak, dia tak ada akal. Inna syarrad dawab, tu ayat Quran ni. Inna syarrad dawab, semua binatang yang paling jahat yang mengangkat atas muka bumi. Siapa dia? Alladzina kafaru, yang kufur dengan Allah. Jadi yang kedua, ila inaba ila daril khulud, di hati dia sentiasa ingat tempat dia nak balik ni.
Dua. Yang ketiga lah dia buat tindakan wasni'dat lil maut qabla nuzulil maut, dan dia buat persiapan mati sebelum datang kematian. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang ada dalam masjid ni, semua hati kita dah ada nur kan. Kalau nur tak ada, tak sampai kat masjid ni. Kita tak boleh sujud kat Tuhan. Cuma nur dia berbeza lah. Ada yang 60 watt, 65, 70, ada yang macam spotlight 250 kan. Yang payah datang tu macam lampu tidur malam. Dia tak pernah nampak. Ada nur dia tapi tak pernah nampak. Tu kalau pergi surau bertukar selipar Jepun. Yang jadi maknanya kita kena apa? Pam. Ziyadatul amal tadulla ala ziyadatul nur. Bertambahnya amal tambah nur. Al-azkar nurun. Ya, iza kasrat azkar kasrat anwar, wa iza kasrat anwar ya safat asrar, wa iza safat asrar kana ma'allahi qarar. Siapa yang banyak zikir dia banyak nur. Siapa yang banyak nur, dia punya sir dalam akan terang, dan bila terang dia layak berdamping diri dengan Allah Ta'ala. Itu maksud dia. Jadi maknanya apa? 3 perkara. Rasulullah bagi apa tadi? Pertama, hati dia renggang dengan dunia yang menipu daya. Dia tak mau tertipu dengan dunia. Dia ambil dunia tapi bukan atas arahan nafsu kan. Dan dia sentiasa menyedari bahawa dia makin lama makin dekat dan membuat persiapan. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengkategorikan kita di antara orang yang sentiasa maknanya memperkasakan pendekatan kita dengan Allah Taala melalui ketaatan, dan memberi kekuatan kita untuk mengelak diri daripada kekotoran maksiat dan mungkar. Dan keberkatan Habibullah Rasulullah SAW, ahli bait dan juga para sahabat, mudah-mudahan kita istiqamah sampai akhir hayat insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma firna ya Allah ma sallallahu wa inna khair. Alhamdulillah. Subhanakallahumma Allah.